Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita sambung muka surat berapa? Muka 10. Kat mana tu? Yang ke-7. Baik. Yang ke-7, dengan air yang suci menyucikan seperti yang tersebut, hukumnya inilah 7 syarat wuduk yang sehat badan. Kita masih lagi menyambung tentang syarat-syarat sah mengambil wuduk. Jadi di antara syarat sah mengambil wuduk iaitu menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Air suci menyuci ni dipanggil air mutlak lah. Kalau kita kata air mutlak tu, dalam hadis tak ada sebut air mutlak. Dalam ayat Quran pun tak ada sebut air je lah. Ulama' yang buat nama mutlak ni, maksudnya air itu suci, bersih, tak ada najis, tetapi boleh pula buat bersuci. Dipanggil air yang mutlak. Ada air itu suci tapi tak boleh menyucikan. Maksud suci tidak ada najis. Dia gitu. Tapi tidak semua air yang suci boleh buat akad hadas. Contohnya air sirap, suci, tak ada najis, tapi tak boleh akad hadas. Jadi suci, tahir wa mutahhir. Air yang suci lagi boleh buat bersuci. Maksud bersuci ni boleh buat basuh berak, basuh kencing, basuh najis, bilah pakaian hak terakhir, mandi junub, mengambil wuduk. Itu masuk bersuci. Tidak semua benda yang suci boleh buat bersuci. Dia gitu. Yang ke-8, di dalam waktu inilah syarat pada wuduk yang sentiasa berhadas. Adapun fardu rukun pada mengambil air semayang itu 6 perkara. Baik. Kalau kita ni hak daimul hadas, setengah dia kata, tak semua orang, mungkin ada di antara kita dia air kecing tak berhenti. Dia panggil dedah. Daimul hadas ni kekal. Nitik tak mau pahit dia rasa kalau rumah kita tutup kat sing, tutup dah pahit, tapi nitik gitu. Orang ada gak gitu. Pahit tak apa, kita boleh tadah mana beledi bawah. Sekiranya hari boleh sebeledi. Orang masalah lalu nak semayang, nak nitik sama. Jadi kalau hak jenis nitik sama atau perempuan yang istihadah, darah haid, bukan darah haid, darah istihadah dia ada sama, setitik. Jadi caranya nak ambil wuduk mesti masuk waktu dulu. Tu saja. Nak faham? Umpamanya maghrib tak masuk lagi, nak ambil wuduk dulu, tak boleh. Sebab air kecing kita nitik sama. Sebab darah istihadah kita nitik sama. Kalau kita sihat tak apa. Kita nak semayang isyak, kita ambil wuduk subuh, boleh tak? Subuh ambil wuduk nak semayang isya sekarang, tak ada masalah. Kalau tak batal, boleh semayang isya sekarang. Tapi kalau kita ni daimul hadas, jenis dedah, ataupun setengah kitab dia kata salisul baul, maknanya air kencing itu berturut-turut, kena masuk waktu baru boleh buat. Lagu mana cara? Bagi orang yang dedah, masuk waktu basuh kencing dipanggil istinja. Kalau orang perempuan yang istihadah, masuk waktu dia bersih parak dia. Lepas tu kalau orang lelaki yang jenis dedah, dia letak kapas supaya air kecing dia tu tak keluar ataupun tak keluar banyak. Orang perempuan dia pakai pad supaya istihadah dia tu tak menitik. Lepas tu ambil wuduk cepat-cepat dan semayang. Tu cara dia. Sekarang masuk waktu isyak, kalaulah ada air kecing di kapas tu, kalau ada darah ni istihadah di kapas, di pad dia tu, maka wajib kena wuduk semula dan basuh semula. Faham? Buanglah kapas tu. Kalau perempuan buang pad dia tu, buang.
kemudian kena basuh semula, ambil wuduk semula, pakai benda lain semula. Tapi kalau dia buat gitu untuk sembahyang maghrib, tiba-tiba tak keluar air kecing, nak sembahyang isya sekarang, tak payah ambil semula. Faham baik? Bukan kata tiap masuk waktu kena tukar. Yang kata kena tukar, kapah yang kita pakai tadi memang kena air kecing. Faham? Masa ni kita sihat, mungkin sihat tak? Takut ada hari kita kena penyakit ni, tak kerti nak buat lah. Gua ni nitik mu, lalas dak sembahyang terus. Nak, dak kerti nak buat. Lepas sembahyang tengok ada air kecing, sembahyang pula. Tengok ada air kecing, sembahyang pula. Lelah gitu. Ni belajar masa sihat. Masa sakit memang rohak kita nak belajar. Cara belajar, cara sembahyang kalau jarum las dia lengang. Jarum hospital lah, bukan hak mak giang tu. Hak mak giang dak sembahyang terus. Tu cocok. Dah masuk hospital jarum dia lengang. Lagu mana nak sembahyang, lagu mana nak ambil wuduk. Masa sihat ni kita belajar. Dan sakit tak ada orang ajar hospital ke ada ustaz buat ni kemamang ni. Masuk atas hospital ajar fardu ain, tak ada rasa nak layang. Masa sihat ni lah. Masa ramai orang tua bila sakit dah reti nak sembahyang. Dia nak sembahyang kena, sembahyang duduk. Dia nak sembahyang kena. Bukan sembahyang gana, sembahyang kerik. Faham? Tanya orang segar, mari dengar, dia pergi tengok orang main joget zaman muda. Orang duk ngajar surai tengok pak daga wayang kulit. Bila tua, mari sakit dah reti nak sembahyang. Nak sembahyang dah reti. Jadi baharan bang sekali. Ni kita mujur. Masa muda ni masa sihat. Kita ambil rebut peluang. Nabi kata dah, wasihataka qabla saqami. Rebutlah masa sihatmu sebelum datang masa sakit. Tiang tengok orang sakit-sakit hospital, hak pelbuk perut, tebuk tulang belakang, tebuk keting, lutut masuk wasir, keting masuk skru, dari masuk skru rebang macam-macam peseng. Dak reti nak semayang. Ada hak gendong air kecing, hak bawa pek ni bawa dak reti nak semayang terus. Mati gitu dak semayang. Pasal apa? Pasal dak sedang nak belajar. Baik. Rukun-rukun wuduk pertama niat, iaitu hendaklah diniatkan oleh orang yang mengambil air sembahyang itu tatkala membasuh mukanya, nawaitu rafa'al hadas, artinya sahaja aku mengangkatkan hadas atau barang sebagainya daripada segala niat yang sah dibawa dengan dia niat sembahyang. Dan jika ada yang mengambil air sembahyang itu sentiasa berhadas, maka hendaklah diniatkan nawaitul istibah atas solat, artinya sengaja mengharuskan sembahyang. Rukun wuduk atau fardu wuduk ada 6. Rukun sembahyang 13. Rukun wuduk ada 6. Daripada 6 rukun wuduk ni, 4 daripada ayat Quran, 2 daripada hadis Nabi SAW. Kita faham. Pasal kita ambil wuduk lama dah tak? Ni balik 20 tahun ambil wuduk, tapi kita tak tahu. Kalau kita pakai ikut saja tak apa dah. Ulama kata dalam bab syariat ni, kita ikut je ulama, tak tahu hadis mana ayat mana, syarat kita ikut ulama, tak apa dah. Tapi dia panggil muqallid, orang yang taklid semata-mata. Sebaik-baiknya kita orang awam ni duduk makan muttabi', orang yang mengikut juga tapi mengaji dalil. Kita ikut Imam Syafi'i kata kena niat, tapi kita dengar hadis dia. Kita ikut mana Imam Syafi'i ni kata ada tertib, kita belajar kat mana dalilnya. Maka kita tak taklid semata-mata. Mana muttabi' ni orang yang mengikut orang-orang ulama, pendapat-pendapat ulama, tapi bukan ikut bodoh-bodoh gitu, mengaji sangat. Kita lah tak boleh ni ikut tu. Jadi daripada 6 rukun wuduk, 4 daripada Quran. Mana ayat Quran? Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salah. Yang pertama Tuhan kata fagsilu wujuhakum. Yang kedua wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga wamsahu bi ru'usikum. Yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain. Nampak? Pertama Tuhan kata kalau mu nak sembahyang tak ada wudu. Perbuatan yang pertama basuh muka. Kedua basuh tangan sampai siku. Ketiga sapu kepala. Yang keempat basuh kaki sampai mata buku lali. 2 daripada hadis. Hadis yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, innama yasihul a'mal, innama tasihul a'mal binniyat.
Hanya sah amal-amal itu dengan niat. Nampak? Bukan kullu amalin, tapi ba'dul amal. Sebahagian daripada amal dia berhajat kepada niat. Jadi niat, an-niyatu mahalluhu fi qalbi. Niat tempat dia dalam hati. Jadi kalau kita tak kata usolli, kita tak kata nawaitu, tak apa dah. Faham? Macam semayang. Semayang niat dalam takbir. Kita tak kata usolli, sah dah. Dah orang lagi kata usolli tu, kata setengah ulama mazhab Syafi'i, sunat. Kalau nak menolong bagi mengingatkan hati. Tak ada masalah. Ni balah pula bab usolli. Tak tu gini, hak tu gini. Hak kata usolli, hak nu tak tu dak baca. Hak dak baca usolli, kata hak baca usolli bid'ah dalalah. Duk main gitu pak cerah. Tanah pas keping-keping bahan dia orang kafir laknatullah. Nah, benda hak khilafiyah boleh belaka. Nah, kita tak faham. Tak payah bala boleh belaka. Tak baca usolli pun ulama kata sah. Hak baca usolli pun ulama kata sah juga. Faham? Kita juga ni dengan talaffuz bi niat alal wudu. Kita nak ambil wudu, yang pentingnya dalam hati. Kita niat mengangkat hadas atau niat mengambil wudu. Nak kata di mulut sahaja aku mengangkat hadas pun tak apa. Ada ulama kata sunat. Tak mau kata pun nak cenderung pada perkataan yang tak sunat pun tak apa juga. Benda farak cabang ni. Pokok ni semayang jangan tinggal. Jadi niatnya sama ada kita niat mengangkat hadas. Pasal apa niat angkat hadas? Sebab bila kita ada wudu, maka kita, bila mengambil wudu, hadas yang ada pada badan kita ni terangkat. Hadas ni Nabi ajar lah, dia antaranya tidur. Nabi kata al-ainani wika usahi. Mata kita ni pengikat bagi dubur. Dubur ni faham dah akak ketuk. Maknanya barang siapa yang matanya dok lena, maka dia sedar dia ketuk-ketuk. Lepas tu Nabi kata gitu. Faman nama falyatawadda. Maka barang siapa yang telah tidur lena, maka hendaklah mengambil wudu. Sebab apa? Berlaku hadas pada diri dia. Hadas cik orang panggil. Hadasul asghar, hadasul akbar. Hadas cik. Hadas ni Nabi yang sebut, bukan perkataan ulama. Nabi kata innallaha la yaqbalu salata ahadikum iza ahdasa. Itu sabda Nabi yang hadas. Ada perkataan yang dicipta oleh ulama-ulama. Ada yang asal daripada Rasulullah. Hadas hak Nabi. Nabi kata innallaha, sesungguhnya Allah la yaqbalu salati ahadikum, tidak akan terima semayang seorang kamu iza ahdasa, bila dia beradah, hatta yatawadda, sampai dia mengambil wuduk. Faham tak? Jadi bila beradah, maka hadas ada pada badan ni. Tengok tak nampak dah benda apa hadas ni? Hadas ni bukan jenis ain, bukan jenis juzu, dia jenis amrun i'tibar. Amrun i'tibar ni pekerjaan yang diperkirakan pada hukum ada. Tengok tak nampak, ambil seperang tak nampak, nak jamah tak boleh, tiung pun tak bau, hadas. Tapi hukum ada. Bila dia ada pada tubuh kita, yamna'u sihhatan nahwi salah, dia akan menyebabkan sembahyang kita tak sah. Jadi sebab tu niat akad hadas. Bila kita berwuduk niat akad hadas, hadas yang ada pada tubuh kita, iaitu perkara yang menghalang daripada sahnya sembahyang, terakat hadas tu. Tu akad hadas. Bila terakat hadas, sah sembahyang. Faham tak? Nampak tak? Lapar perut ada. Tak semangat. Kita demang terus hari ni. Bangun nyahu hari tadi tak boleh, suap nasi 2 mulut, tidur terus. Bahan demang. Tak kali ni. Mari sini. Biarlah. Nak batal tak boleh dah. Jadi kalau orang yang air kecing dia ada sama, nitik sama, jenis orang puang yang istihadah nitik sama, takkan terakat hadas tak? Sebab tu dia kata nak mengharuskan semayang. Istibahatas salah, mengharuskan semayang. Yang senangnya gini. Bila nak ambil wuduk, niat mengambil wuduk sudah. Bila kita nak mandi, niat mandi yang wajib, cukup. Niat yang cukup. Apa ni dipanggil international niat ni. Niat mengambil wuduk tak apa. Saja aku mengambil wuduk tak apa. Boleh tak ke dah? Senang gitu. Kalau kita mandi junub juga, sebab mandi hadas besar. Kadang-kadang hadas besar tu keluar mani.
Kadang-kadang hadap so tu jima', kadang-kadang hadap so tu keluar haid, kadang-kadang nifah, kadang-kadang wiladah. Tak, hak manusia. Tak payah niat sesuai, niat mandi yang wajib. Faham? Senang. Dia habis boleh pergi belaka. Niat global dia panggil. Saja aku mandi yang wajib, boleh belaka dah. Saja aku mengambil wuduk, sah belaka dah. Tak payahlah nak harukan semayang, nak mengangkat hadas kerana nak setuh Quran. Senang, saja aku mengambil wuduk. Nak boleh pergi belaka nak buat apa-apa. Dan wajib pada yang mengambil air sembahyang itu menyertakan niat pada hukumnya daripada membasuh mukanya hingga membasuh kaki, dan jangan membawa sesuatu yang membinasakan niat itu seperti keadaannya murtad, na'udzubillah, ataupun meniatkan memutuskan wuduk. Baik, bila kita niat masa basuh muka tu, masa basuh muka tu kita berniat sahaja aku mengambil wuduk atau aku berwuduk. Yang sebenarnya kita tak susung dengan huruf tak apa, sebab niat ni di dalam hati je. Yang susung ni ditulis dalam kitab, sahaja aku mengambil wuduk. Nah, dalam hati kita mari stokoi kita ni nak ambil wuduk, dipanggil niat kau. Faham? Yang tak panggil niat ni di rumah turun tu nak pergi surau semayang. Di rumah tu dia kata nak pergi semayang surau, dia kira niat dah. Bukan tu. Nak sekarang semayang kami uduk tak payah niat. Itu bukan niat, hak tu azam. Azam bukan niat. Niat ni qasdu syai'in muqtarinang bi fi'li. Nak azam lain. Azam ni kita nak buat satu benda yang asal tadi boleh ada pilihan, tapi kita tetap pada satu benda tanpa ragu lagi. Itu azam. Contoh nak kenal azam. Yang kita duduk saja gini, malam ni kita nak pergi terawih. Nak mesti marilah hati lu. Hati kita ni hadis madhabak dia panggil. Nak dia mesti mari dalam malam ni nak pergi terawih. Nak umpamanya. Mari tu kalau dia marilah saja, dia panggil ilham. Cerita sikit empat hati. Lah mari. Ilham. Iaitu malaikat buat lalu buat mari satu lintasan perkara yang baik kalau kita ikut. Tapi lalu saja lah. Ilham dia panggil. Nak sah singgah duduk dalam hati kita, dia panggil duduk dalam hati kita, duduk dalam hati tu ilham, kita pegang. Faham tak? Kemudian kita nak pergi kedok, terawih ke pergi kat orang jual. Faham? Ke nak pergi kat orang jual pula, tu dipanggil taraduk. Nak tadi mari dah, ke nak pergi kat orang jual. Nak dua dah situ. Terawih suku, kat orang jual suku, puasa minggu puasa malam. Nak tu kalau dak putus hak tu dia panggil taraduk. Antara dua tu pergi mari nak orang jual terawih, orang jual terawih, orang jual terawih. Faham tak? Kita pun putus orang pergi kat terawih, dia panggil cita-cita. Faham tak? Taman ni cita-cita tu baru cita-cita hati belaka. Putus dah memang pergi terawih, tak jadi dah kat lain, tak sawak mari lah, dia panggil azam. Faham? Tu azam. Siapa di ni niat semayang terawih, dia panggil niat. Ada 5 perkara dalam hati. Ada orang kata kita duduk rumah, kita nak pergi surau tu berasa hati nak pergi semayang, dia kata niat dah, bukan niat gitu. Tu cita-cita atau azam. Baik. Jadi bila kita basuh muka kita niat. Niat tak mesti kata sahaja aku mengambil wuduk, tak. Dalam hati tu ada nak mengambil wuduk ni, dia panggil niat. Jangan maknanya tak niat sudah kosong gitu. Jangan niat putus wuduk. Putus wuduk lagu mana? Ginilah. Kalau kita niat masa basuh muka, tak payah niat dah. Cuma kata setengah-setengah ulama, sunat kita ada sama niat tu sampai ke basuh kaki. Walhasilnya tak payahlah kalau payah sangat niat masa basuh muka dah. Tak. Bukan wajib pun dia lagi tu. Ni ijtihad ulama ni. Kekal niat sampai basuh kaki tu ijtihad ulama. Jadi hak wajibnya kita niat masa basuh muka dah. Mari niat dalam hati sudah. Kemudian jangan putus niat. Putus niat kena niat semula. Mana siapa tengah basuh kepala tak nak basuh kaki, niat nak batal semula wuduk dia.
Tak boleh gitu lah, jadi rosak. Faham? Sebab apa? Sebab wuduk ni dia tak wajib muwalat berturut-turut. Tak wajib muwalat, sunat muwalat. Semayang wajib muwalat. Semayang garik tak boleh. Kita nak semayang garik 2 rakaat tu, lepas tu berhenti dulu, karang pula sambung. Bahan nasi sambung serakaat lagi. Tak boleh, dia kena selesai dulu. Wuduk tak apa. Faham? Wuduk ni kita turun pada surau, kita basuh muka. Niat ambil wuduk. Kita balik rumah bini kita, kita basuh tangan. Tobik pada rumah bini kita, siapa depan kat arah basuh kereta tu, pinjam stop air basuh kereta, sapu kepala kan? Boleh. Kaki basuh rumah JKK. Tak ada masalah. Dah boleh-boleh nak pergi ambil barang. Tak. Tak agak cerita lah ni JKK. Main tu Aking pun dak menang dah alik dia. Hak peti undi ladang ni pun tak boleh dah. Boleh ke kita juga? Tok Aking pun dak masuk belah ni dah. Tok Aking pun dia tengok dah kapan nak tergelang tau. Tinggal luang sikit je. Faham tak ni? Tinggal luang sikit, nampak kotak pebble sikit. Gitulah. Allah Rabbi, dah pun 50 tahun dah. 10 tahun dah umur dia. 5 apa? 49 apa? Umur UMNO apa? Ni yang takut nak khabar je. Lama tak tanya. Tak kena. Umur tak kena. Berapa? 51. Tak apa mudah kena kamu. Tapi orang yang boleh jawab tu memang orang kasih ke UMNO juga lah. Bapa cara gitu semua. Dah tua dah. Proton Saga tahun 85 ni, yang model pertama tahun 85 nak lebih tau. Dah ni tahu bila. Allah Rabbi. Tapi nak kan ni nak mati pun dah payah, nak tubik roh tu payah. Dah benda bela. Tak. Tengok orang bela kan tak? Kering ada dah tulang saja tau. Orang kata mati dah tak, mata lik. Gitu lah. Nak kira mampu rah tau. Tapi cakap mau lah TV. Faham lah apa tu. Demam-demam ni tak kat faham. Kedua, membasuh muka jikalau 2 muka atau 3 atau lebih sekalipun. Allah Rabbi, kalau ada 2 muka kena basuh 2 muka. Dulu kita ngaji kat mana dia kata 2 muka. Masa ngaji kitab Sabila Muhtadin, zaman ngaji kitab Jawi tu. Warna muka 2 pelik tengok. Ulama ni warna pelik-pelik basuh muka 2, muka kanser ya. Rupanya ni ada sungguh muka 2. Bayi kepala 2. Lepas tu adalah kitab fiqh. Orang tengok dalam internet boleh tengok. Nampak? Tengok YouTube. Bayi kepala 2, tubuh molek-molek ada hidup. Orang muka 2. Lihat ni muka pula lihat ni. Tengok ulama. Tangan 2. Liwat kan kalau tangan 2 nak basuh manusia. Ulama jawab belaka dah lah kitab. Kita kata warna pelik main tangan 2. Rupa barang ada sungguh. Ulama ni tak reka bodoh gitu. Dulu kita baca kitab dalam bab menjamah kemaluan. Dia kata kalau barang siapa yang menjamah kemaluan yang terpotong, mana jumpa tengah jalan, dia jamah batal ke tak wudu. Adalah kitab. Kita kata warna pelik. Rupanya ni ada belanggar cabut. Nak belanggar motosikal mak lempik cabut. Mana jumpa tengah jalan suku benar. Jadi jamah batal wudu. Batal wudu tu kalau rupa dia molek pergi pistol. Kalau lumak dah macam spoket, dah batal wudu. Jadi ulama dia buat tu betul macam hak berlaku ni. Faham? Kita yang ada pandainya. Maka had bujur muka itu antara tepak rambut kepala yang beradak. Beradak ni biasa lah. Dan kesudahannya di bawah dagu. Sudah start tepak tumbuh rambut ni. Adaknya sini ya. Habisnya muka sampai bawah dagu. Bukan ujung dagu, bawah ni. Ni korok kita ni kalau kita tengok, dia sambung sini. Tidak straight ni.
Bawah ni dia sambung. Tengok korok dia siku gitu. Faham? Dia gitu. Tepat pertemuan dua dagu, dua tulang keng ni. Dan di bawah rahang ni. Kalau tepi, bukan tepi ni, bawah ni kena basuh kau ni. Bukan bawah pipi ni ujung ni. Dan hak lentang lebar antara dua telinga. Telinga lek ni sampai telinga lek ni. Dan pelipih itu daripada muka juga. Pelipih mana pelipih? Pelipih kat ni. Pelipih ni. Faham tak? Ni muka ni. Baik. Muka, basuh muka. Tuhan kata faqsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kamu. Hak mana muka dalam bab ambil wuduk? Muka ni gini. Kalau panjang antara tepak tumbuh rambut sampai bawah dagu. Jadi wajib kena sambung, kena basuh. Lepas tu lebar antara telinga lek ni sampai telinga lek ni. Ni potek hak dekat telinga ni hukum muka, wajib kena basuh. Lepas tu naik ke mana muka, naik gini. Dia tak naik gini. Dia naik gini. Faham? Jadi ni setbeng tau. Setbeng 11. Masuk dalam muka lagi. Jadi orang yang jenis rambut panjang, makrok hak rambut panjang, kalau nak ambil wuduk, jangan hak setbeng ni selok ubuh atas telinga, tak sah wuduk. Faham? Kalau nak ambil wuduk, orang puang ni dengar molek hak dekat telinga, hak dekat pipi ni, rambut dekat pipi ni lah, jangan selok ubuh atas telinga. Sebab ni perkara dalam hak muka ni kena basuh sampai rata. Hak atas pada garisan kita tarik ni, hak ni tak apa, tak basuh. Bawah pada garisan ni, hak sini dia pergi selok ubuh atas telinga. Masa ambil wuduk, dia ambil wuduk tak sah. Jangan selok hak tepi telik pipi, jangan selok ubuh atas telinga. Faham? Maknanya biaya panjang tak apa pun, basuh. Hak tak payah basuh, hak atas pada telinga ni. Dah kita tak faham. Nah, hak panjang dia rambut jenis rambut panjang, dia selok orang puang, mesti orang puang selok. Jadi basuh sini. Dah ni hak rambut atas ni, atas muka rambut ni tak. Hukumnya bulu muka. Tak basuh. Tak basuh, tak sah wuduk. Tu masalah. Nak suruh mari dengar. Bukan kena tekek pun. Nah, free. Kaki bahan nasi blok. Nah, boleh pandai kita tak rugi sikit. Nak senang, nipis lah. Biar rambut kita panjang. Apa dia sunat rambut panjang? Nak, kalau cecah bau harus. Lebih pada bau sunat. Panjang afdal. Pendek pada bau makruh. Pendek macam orang lelaki haram. Macam lelaki, tengok muka lah. Saya mek. Haram. Nak, atas pada bau, tak cecak bau, makruh saja, tak berdosa. Setengah bau ni harus. Lebih pada bau sunat. Panjang macam ke isteri Nabi, sampai punggung, sampai peha rambut, afdal. Nak, orang puang ni, orang puang dia rambut pendek ceteh itu. Nak, orang puang ni rambut panjang, baru orang puang. Nak, sampai punggung ni rambut. Nak, baru molek. Senang orang puang guting lah, rambut orang dekat pipi guting. Nipis nipis. Faham tak? Jadi ambil wuduk, senang ambil wuduk. Tak? Kalau panjang payah nak basuh selas-selas. Nah, hak rambut tumbuh atas ni tak apa. Rambut hak tumbuh dalam kawasan ni. Ni, pelipis ni. Ni pelipis ni. Faham? Jadi kalau kita tengok di cermin, tepat tumbuh rambut, start rambut. Atas pada dahi bukan rambut, bulu roma. Rambut ni dia warna hitam. Ni start muka kita. Jadi dia turun gini. Niat tepi ni bukan muka ni. Walaupun tak ada rambut, katakan gini. Dia panggil dia sulah. 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 Tu bukan, tu kepala. Start pada ni, turun gini. Balik sekarang ambil magic. Jangan nak tengok sungguh, ambil magic buat. Suruh bini kita buat. Jangan pakai hak tu, pakai hak pemenang. Faham tak? Awak baru kenal muka. Itulah muka kita. Faham tak? Tengok esok dah ingat pergi jabat kau mana belang muka. Soheh gigi-gigi semalam. Dah kalau orang yang tepat rambut dia start belakang nak mana? Dia kan rambut dia tak start sini, start kat ni. Faham tak?
Nampak kau ni Tuhan begitu. Nak. Macam Alba cakap lah TV. Rambut dia start sini baru. Tak kira dia, kira orang lain juga. Kira dia ambil muasa muka sampai kat ni sahaja. Kira ukuran orang lain, tak kira ukuran dia. Dia kira pelik lagu tu. Nak. Kepala botok. Yang kedua, dan wajib membasuh segala kulit muka yang zahir. Kulit muka hak zahir ni. Kulit muka, kulit pipi, kulit hidung, kulit kelopak mata, kulit dahi kena basuh ni. Fabsilu maknanya buat lalu air dengan tangan ataupun dengan benda lain ataupun dengan air sehingga rata. Umpamanya kita tak guna tangan, kita pakai sembuh, rata tak apa. Dah kata fabsilu tu maknanya nak suruh rata. Sebab kadang-kadang kita jiruh gini saja, dak rata tepi-tepi ni dak kena air. Jadi sunat basuh. Dia lagu tu. Sama ada keluarnya daripada hak muka atau tiada. Dan ramanya dan rambutnya sama ada keluarnya daripada hak muka ataupun tiada. Maksudnya gini, rambut tu daripada muka. Bila tumbuh daripada muka, dia pergi tak ke mana-mana pun dia kira hak muka, dipanggil bulu muka. Dan rama bulu rama. Dan bulu mata ni. Dan kelopak mata, dan kening, dan bulunya bulu kening, dan kumis. Dan misai. Kumis kat mana? Tok Ating. Kumis kat mana kumis? Hei, ngarum. Ikutlah tunjuk tu misal. Kumis dan misal. Mana kumis? Kumis tak tahu. Mana kumis? Tahu tak? Dia tunjuk. Belakang Tok Ating. Belakang. JKK ke apa? Mana kumis? Mana kumis? Ni bawah mulut ni. Faham? Bawah mulut ni. Ni kumis ni. Ni janggut, ni kumis, ni misal. Gerakmu tak tahu. Wajib kena basuh belaka tu. Dan yang merah daripada bibir. Bibir hak merah ni. Hak dalam bibir ni dah wajib basuh. Kelopak mata, biji mata jangan basuh. Ustaz hak kata kena gonyoh biji mata ngaruk ustaz tu. Ramai mana dah budak pak labu mata. Dia gonyoh atas butir mata. Memang sakit. Dia kata orang ngajar kata kena gonyoh mata. Berat tu. Nak mata celera lah. Mata kira batin. Tak? Batin. Walaupun kita buka nampak, tapi kita tutup basuh hak ni. Ni dia kira zahir. Bila buka baru nampak dia panggil batin. Nak, ni gonyoh butir mata tu. Sampai kelabu tu mata kawan tu. Nak, ada hak ngajar dia basuh berok, dia kata kena jolok dalam dubur. Kawan tu pas terberok hak lain pula. Mana jadi dah habis lama tu bik naji. Jadi was-was lah kali. Nak tu yang ulama kata bila kita basuh berok, sunat kita terang. Tak sunat terang, bukan wajib terang. Bila kita terang, dubur dia tubik kan. Faham tak? Bila tubik nimbul sikit, kita pun gonyoh Maka sunat, maka afdal lagi maknanya lebih baik lagi dia cuci daripada kita tak terang. Nak sunat. Ulama kata sunat terang sedikit. Kita terang banyak. Jadi pasal lain. Pah berok. Lah bila nak selesai. Tak faham. Nak. Jangan jolok bahaya. Tak ada kerja apa. Dan rambut yang setali tudung jikalau tebal sekalipun. Dan janggut dan tali tudung keduanya tali jika jarang, iaitu kelihatan kulitnya tatkala berkata-kata. Baik. Rambut yang setali tudung. Rambut setali tudung ni hak ni. Hak ni Hak ni kena gonyoh. Sekbeng lah hak ni. Tali tudung hak ni. Hak tebal. Hak ni kalau tebal tak nampak kulit, tak wajib basuh sampai ke kulit. Buat dengan air gitu saja. Ni hak ni.
Ni tali tudung lagi. Nak, jambang bahasa dulu. Bahasa ni jambang. Nak, bahasa dulu tali tudung. Hak ni rambut yang setali tudung. Hak ni dia tak tebal sini, dia nipis je. Wandik gaji kena gonyoh biar tebal pun. Tapi kalau hak pipi ni, kalau tebal tak wajib siapa air, gonyoh kat luar saja. Hukum sama macam janggut. Janggut kalau tebal lalu kat luar saja. Janggut kita orang Melayu memang tak tebal, kena rata lah. Biasa janggut tebal ni orang Ceceng, orang Turki, orang Saudi, tebal-tebal besar-besar beledi janggut. Kalau nak ambil wuduk nak rata habis sorak-sorak, dah isa dulu. Tak dah maya gerik. Dan demikian lagi wajib membasuh sedikit daripada had muka. Wallahu a'lam berarti kat tu. Kita ada banyak kok soalan. Jadi kita lancarkan kutipan derma untuk digunakan perkara-perkara kebajikan untuk surau haji muda ni. Jadi ada tabung tu jalan lah. Sambil-sambil kita duduk dengar buka puasa derma lah. Jalan-jalan tau bakat-bakat beri. Bukan tekek bayar makan nasi lagi ni. Dia biasalah kita berderma, dak derma rugi gak kita. Baik. Soalan yang pertama dengan molek. Bolehkah pada bulan Ramadan menggunakan inhaler, ubat sedut asma? Apakah hukum memakai gelang magnet orang lelaki? Tengah semayang terkejut dengan bunyi mercun dan berlatah. Adakah batal semayang seorang itu? Soalan yang pertama, dia ni dalam bulan Ramadan dia tanya boleh tak guna inhaler untuk seduh obat orang lelah. Pakai gas tu, buh hidung khok. Nampak? Batal tak? Jawabnya tak tahu lagi lah, kena tengok. Gini. Masalah inhaler bagi orang yang lelah ni, dia seduh sebenarnya itu satu obat. Obat tu bila masuk dia pergi pada saraf jantung. Saraf tu dia kepik, dia jadi lelah. Orang lelah ni dia bukan ada kumang, tapi saraf dia tu kepik. Jadi udara tak lawas. Macam kita tengah basuh kereta laju sembuh dah mana slow ni. Tengok anak kita jirit dengan tayar basikal. Kepik itulah saraf orang lelah. Faham tak? Jadi bila inhaler masuk, dia bius saraf tu buka. Bila buka dia pun boleh nyawa mula. Dia gitu. Jadi obat yang ada dalam inhaler ni lah yang jadi masalah membatalkan puasa. Bagi masalah orang yang puasa. Jadi pendapat yang muktamad kalangan jumhur ulama, batal puasa dengan sebab menseduk inhaler ni. Pasal dia bukan bau saja. Kalau weed itu bau saja. Weed kan ada weed hidung. Inhaler kok. Hak tu bau saja. Lega ni, masuklah hidung. Tapi kalau inhaler tu dia macam obat, sejenis obat, dia masuk, dia pergi ke saraf. Saraf kita pun terbuka, boleh napas molek. Jadi dia kira ada air. Air ni masuk pada pada rongga, ke dada, batal lah puasa. Walau bagaimanapun ada pendapat yang dhaif mengatakan tidak batal. Kerana ini tidak dikategorikan dalam makan minum. Sebab maksud puasa ni sebenarnya tak makan, tak minum. Kalau benda yang tidak memberi kenyang, tidak memberi apa benda ni hilang dahaga. Sebab obat pula untuk menyelamatkan nyawa, lebih-lebih lagi tidak membatal. Tu kaul yang dhaif. Ada satu kaul tu dia himpun lagu ni. Dia tengok kalau orang ni maknanya dia sepanjang masa dia kena guna inhaler, maka tidak batal bagi dia, dimaaf bagi dia. Ada pun orang yang maknanya sekejap-sekejap saja, setengah-setengah hari saja dia guna inhaler, maka bila dia guna batal puasa dia. Faham tak? Maknanya 15 hari dah puasa, hari ke-16 mari lelah.
Dia pun sejuk, batal puasa, kena ganti. Orang jenis sejuk sama ada ke? Nak 3 jam sekali. Orang ni tak ada masa dalam hidup ni nak puasa, maka dibolehkan puasa. Kias dengan orang yang keluar air kecil sama, sah juga semayang. Faham? Pasal apa? Dia darurah. Nak? Selesai masalah ni. Orang lelaki pakai gelang magnet. Baik, hak nak kata boleh lah. Hendaklah memang disahkan oleh doktor-doktor Islam, memang dia memberi kesan pada perubatan. Yang kedua, janganlah gelang itu berbentuk perhiasan. Ni kata betul dah perubatan yang comel bergelak-gelak, siap dengan pahat pula, mata gelik-gelik pula. Ni bukan berobat, ni perhiasan, haram dah situ. Yang ketiga, tutup dengan lengan panjang, tak boleh jadi fitnah. Faham? Jaga 3 tu kalau nak pakai sangat. Dah. Tengah semayang terkejut dengan ngecung. Adakah batal sebab latah? Nak? Budak-budak ni gitulah. Dia semayang 8 rakaat terawih, dia pergi main ngecung pula. Faham tak? Jadi pung tu kuat tu, kita tengah semayang ni latah. Nak? Latah tu lagu mana? Latah sebut lah. Nak? Kepong pong 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 pong. Umpamanya. Kau pandai lah nak sebut guna-guna pun. Tak kira lah main ngecung ke, tembok berdeh ke. Kalau kita salah cakap lebih daripada 6 patah perkataan, batal semayang. Kalau kita sengaja cakap sepatah pun batal juga. Ni tak sengaja ni, keju. Bila keju atau tak sengaja, jangan lebih daripada 6 patah, 6 perkataan. Jangan 6 kalimah. Faham? Ni kata ulama'-ulama', bukan kita reka, kita nakar beritahu je. Umpamanya tak usah kata main ngecung. Kita tengah semayang, bini kita panggil. Tengah semayang, bang, buat benda ada 2 ni kita pun jawab. Atas rumah tengah semayang. Atas rumah, 3 dah atas lagi. Faham tak? Tak batal lagi. Kadang-kadang mak semayang, anak tanya. Kat mana ikan goreng mak? Atas robok atas robok 3 dah atas lagi. Kalau panjang sangat batal. Nak? Tu lelaki kata, kat mana anak kunci kereta? Bini tengah semayang, bini dah ingat pergi jawab. Anak kunci kereta bawa besen kan, tindih dengan besennya di atas kabah sama dah. Mu panjangnya. Nak? Batal gitu. Jadi kalau latah kejut ngecung, tak batal lah kalau 2-3 patah. Faham? Kejut sungguh. Nak? Habis masalah. Masalah seterusnya. Saya sembahyang tarawih di masjid yang buat 23 rakaat, tapi saya buat 8 rakaat. Bila saya nak buat witir, bolehkah saya ikut imam 2 rakaat? Lepas habis 2 rakaat, saya tinggal imam, baki lagi 1 rakaat, saya buat sendiri. Ni bukan mu seorang ramai buat gini. Sembahyang 20, ramai-ramai 8. Nampak? Dia bisa dia tok imam ni. Tok imam 20, dia 8. Tak apalah, asal boleh. Nak? Baik. Bila 28, dia pun semayang witir 2 rakaat. Nak? Dia ikut semayang witir, tu imam mayang tarawih. Nak? Dia niat mayang witir, hak 1 rakaat buat suku. Jawabnya boleh. Dan afdal, tak jamai. Dan yang afdal, semayang witir berjemaah bersama imam. Faham? Mana ulama'-ulama' kata, semayang witir, sunat kita buat tiap-tiap malam 3 rakaat sepanjang tahun. Seorang diri pada waktu malam. Melainkan bulan Ramadan, sunat kita buat witir berjemaah. Faham baik? Sunat berjemaah pada bulan Ramadan. Bulan tak Ramadan witir, sunat buat sorang-sorang. Dia gitu. Jadi hak ni nak buat boleh. Dia nak semayang witir pula sorang, boleh, tak ada masalah. Tapi nak comel, kita semayang witir berjemaah atau kita semayang witir suku kita 3 rakaat. Soalan seterusnya. Setelah selesai mandi junub, betul tak jangan 6.55? Betul tak? 6.55 betul? 6.52? Salah juga jam. Baik. Setelah selesai mandi junub, soalan ni, sejam kemudian terdapat cairan yang keluar melalui farak saya. Ni orang puang tanya. Yang diyakini cairan itu adalah air mani hasil perhubungan bersama suami saya sebelum mandi junub. Perlukah saya mandi junub semula? Rapuang tanya.
Ketua Muslim. Mak Sengang ni. Nah. Baik, dia bersama suami, faham lah. Faham tak? Tok Ating? Faham tak bersama? Faham? Muak gini tengah sangat faham tak? Nah. Kalau sifat 20 tukar mo dengan hukum tayamum. Nah. Baik, lepas bersama jimak dah, setubuh dah bersama suami. Ni masalah ni banyak berlaku. Dengar molek. Nah, orang puang kita tak tanya kita, dia pakai bahan rambang je. Nah, you nak tanya kita pun happy go lucky tak tahu benda kau. Jadi dia pun tak tanya. Nah, gini banyak berlaku dalam muslimat. Lepas dijimak oleh suami, nah, mandi junub. Masa mandi junub keluar mani. Habis mandi junub keluar mani. Mandi junub mandilah perata. Lepas tu maknanya relax ke, tak nak kesak ke, atau tak pakai baju ke, atau gina nak nasi kucai ke, berasa neleh air. Pergi tengok air mani. Kena mandi semula. Jawabnya pada golik tak wajib mandi semula. Melainkan keluar ni berasa lazat, baru wajib mandi semula. Tapi biasa hak berlaku keluar air mani lepas pada mandi junub ni atau masa mandi junub tak berasa lazat, ia neleh gitu ya. Bapa tak wajib mandi, bukan mani isteri. Dah mani apa ya? Mani suami. Hak lebih di dalam rahim tadi. Duduk di pintu rahim. Faham tak? Ditubik balik. Kok kerek telaga. Dia dah tahu kala, keluar mani pula, mandi pula. Dah buat apa mandi pula? Dah mak hamba aja gitu. Mak jahidah tak ngaji. Nah, maknanya sebab itulah wajib mandi bila keluar mani yang mani dirinya, bukan mani orang lain. Dalam kitab Hidayatul Sibyang ada. Dia kata wajib mandi bila melihat mani dirinya, bukan mani orang lain. Kok mana polok dia ni, mani orang lain. Ada. Lepas jimak biasanya dia neleh tubik mani suami. Tubik semula. Jadi kalau dia tak mandi lagi tak apa, dia basuh. Kena lepas mandi dah, tengok ada pula mandi pula. Tak. Hukumnya batal wudu, tapi tak jadi hadas sopong. Faham? Ingat dah? Tak payah mandi semula. Ayah mertua saya sedang berada dalam ICU. Sekarang saya bekerja dengan kuliah. Betul ke dok saya ni? Saya dah ziarah dia tadi. Pukul 1. Dia ni nak tanya dia ni betul ke dok? Mana aku tahu betul ke dok? Orang betul tak tahu. Tengok orang, tengok muka tu. Dia bangun sekali tengok muka. Dia kata ayah dia ada kat ICU, tapi walau gitu pun dia mari dengar kat orang ngajar. Betul tak dia? Jawabnya tadi pergi tengok dah. Lepas tu mari dengar orang ngajar. Betul dah lah, tak ada masalah. Syaratnya kalau kita nak mari dengar, nak pergi sembahyang Jumaat, nak buat benda hak wajib sekalipun, orang yang sakit tenak tak boleh tinggal tak ada orang. Kalau tak ada orang, tak boleh mari dengar, tak boleh mari Jumaat, tak boleh buat benda yang wajib. Kena tinggal dulu. Faham? Tapi kalau ada orang lain tak salah kita tinggal. Faham tak? Dia panggil uzur-uzur meninggalkan belajar ilmu fardu ain dan uzur meninggalkan semayang Jumaat. Semayang Jumaat ni kalau ayah kita sakit tenak, bukan sakit biasa, sakit tenak. Kita seorang je ada, tak pergi Jumaat, tak berdosa. Faham? Buat apa? Wajib kan? Tahu dah ni nyawa. Kena ada orang temang dekat dengan orang sakit tenak. Orang benda ni orang nazak. Faham? Nazak. Jadi kalau kita nak jaga orang nazak, tak pergi sembahyang Jumaat 4 bulan turut-turut pun tak apa. Sebab tak ada orang nak duduk, dia nazak. Tapi jarang berlaku nazak 4 bulan dah, buat contoh. Begitu juga kita pergi belajar ilmu fardu ain macam petang ni. Wajib marilah kalau kita tidak ustaz lagi. Tapi ayah kita sakit tenak, sakit berat tak ada orang lain temang. Kita tak mari ni tak dosa. Tapi dia kata kalau ada orang lain dah kat ayah dia mari stok, tadi pergi tengok dah, mari stok, sekarang pergi tengok pula, tak ada masalah tu. Jadi hak dia buat ni betul dah. Takdir kata mati dia malam ni molek ngaji Quran tepi mayat ke pergi dengar tazkirah. Takdir kata ayah dia mati malam ni ngaji Quran ke pergi dengar tazkirah. Baik, kalaulah ayah tu mati pula, kita pergi ngaji dekat mayat ke kita pergi dengar orang ngajar.
Jawabnya, ayahmu nak tanam bila? Ni tengok tu. Ayah nak tanam selalu. Ngaji Quran, tak ada masa. Ma min mayyitin tuqra'u 'alaiha suratu Yasin illa hawanallahu alaihi au kama qala. Tidak ada satu mayat yang dibacakan surah Yasin ke atasnya melainkan Allah beri ringan kepada mayat itu. Jadi kalau ayah kita baru mati dulu ni, nak katakan nak tanam selalu paisa kat gini. Kalau kita pergi kuliah dadang, kuliah maghrib tak katakan. Jadi tak sah pergi kuliah ngaji Quran. Faham tak? Buat baik pada mayat kerana masa sekat. Tapi kalau nak sipang esok, ayah nak malam ni kita pergi dengar dulu sejam balik kan boleh ngaji pula. Sebab bila ayah mati, mak tok tua mati, adik mati, abang mati, takkan kita nak tidur tak jadinya. Jagalah baca Quran sampai cerah, biar esok beles pun ayah kita kan, mak kita kan, adik-beradik kita kan. Nah, apa salah kita tak tidur? Bukan 15 malam mayat bos situ. Nah, tak tidur pas cerah ni dak. Mak hati tidur, ngaji 2 minit bawa tidur pas cerah. Bertuah menyanak. Kalau tahu seluk dalam baseng biar mampu kerah masa kecil. Dah, tu kata bela ke dia macam nak mampu, mak mati pada boleh jaga stor pas cerah. Baca Quran tak boleh. Nah, biar ringan mayat ni, biar rahmat. Nah, esok orang mandi mari cak kita tidur stor. Nah, 2 jam selesai kapan kita bangun pula mayat-mayat. Ada masalah. Bukan sama. Nah, tu orang balas budi ayah, mak, tok nyang. Nah, ni dah ngatuk mata. Bahasa ngoh. Ayahmu lah tu duk tarik. Siapa dia? Nah, ada hari ya. Badi mayat tu benda kok. Badi mayat. Dia tanya, badi mayat mengusi benda, badi mayat. Kenapa badi mayat? Dia badi mayat ni bukan mayat tu jahat, bukan mayat tu beratu. Dia masalah jiwa kita. Nah, jiwa kita ni dia ada lemah semangat, ada gagah semangat. Dia sama macam orang tengok darah. Cerita badi mayat ni, orang tengok mayat jadi lemah semangat, jadi nak demam, jadi apa. Tak, sama macam tengok orang Belanga. Orang Belanga kan darah penuh kubang mayat ni. Tak, ada orang boleh tengok, ada orang tak boleh tengok, dia jadi nak petang apa semua. Badi dia tu. Semangat kita nak cerita apa payah semangat. Kalau nak tahu lebih lanjut pergi sepupuk semangat. Mungkin dia akan terang. Nah, gitu lah. Macam kita dulu boleh tak, ni tak boleh tengok orang sembelih benda besar-besar, sembelih kubang, sembelih lembu tak boleh tengok darah tu bit. Nah, jadi benda ni fobia. Orang putih panggil, orang Melayu panggil popia. dah boleh tengok. Tapi bila lembu tu jadi gula dah boleh tengok. Tu dah apa kita. Nah. Nak cerita apa payah. Nah, dulu kita boleh tengok orang sebelah lembu sebab bila kita tengok orang Belanga sekali, mayat kena langgar dia kereta api. Nah, di Alustar. Pas dia tu boleh tengok dah orang sebelah. Mayat tu kena langgar jadi berlipat-lipat api, perut dia tubik kat atas belakang. Faham tak? Langgar dia kereta api. Kita tengok dekat, rebah situ le. Faham tak? Terlapor jadi tak jadi macam rupa orang. Macam gelik kucing ni lenyek tu lah, kulit suku, tubuh suku. Ni jadi alohang tengok kalau darah-darah lembu, darah kambing. Mereka siap dah goreng dak alohang tu panggil semangat badi gitu kok. Kadang-kadang kena badi mayat siapa dak tidur malam. Dak semangat atas semangat tu kali. Percaya badi mayat ni guna hukum khurafat dan syirik. Jangan percaya mayat tu boleh menyebabkan gini-gini. Kita percaya semangat kita boleh jadi lemah ataupun kuat dengan sebab melihat mayat. Hak tu tak apa. Macam syaitan, jin dan syaitan iblis. Kita wajib percaya memang ada ciptaan Allah, makhluk Allah. Dan kita haram percaya pada makhluk ni. Jangan percaya ke dia, percaya dia tu ada. Faham tak? Pasal dia penipu. Macam kawan kita bapak nipu tak? Kita kenal. Kita percaya dia tu memang bapak nipu. Tapi kalau dia cakap, kita tak percaya. Dia gitu. Jin syaitan itu juga, kita percaya dia wujud, tapi hak dia kita tak mau percaya. Ni gitu jugalah. Kita percaya ada berlaku badi mayat, berlaku lemah semangat, tapi kita tak percaya mayat tu yang memberi sebab. Allah Ta'ala berlaku kullum min indillah, semua daripada Allah. Pukul 7 lah. 7 lah. Ke pukul apa lagi? Jam kita ni lewat 7 lah. Sini pukul apa pukul? 7:05. Dan ni pukul 7 apa?
72 minit. 3 minit insya-Allah. Kita nak akan kau. Teresa kok ditahan di bawah ISA kerana dituduh menghina Islam. Apa pendapat Ustaz, gambar Kaabah di sejadah dipijak oleh orang Islam sendiri, tidakkah itu penghinaan terhadap rumah Allah SWT? Baik, masalah buat gambar di sejadah ni hukumnya bid'ah. Tak, bid'ah. Masalah nak hukum sebagai pijak Kaabah sebagai satu penghinaan tu bab lain pula. Tapi kita letak gambar sejadah ni dengan gambar tu, gambar masjid, gambar tu, gambar ni sebenarnya bid'ah. Nabi tak suka lagu tu. Nah, walaupun gambar masjid, sebab dia akan mengingatkan kita pada dunia. Nah, patutnya jangan buat gambar-gambar lah. Sejadah-sejadah ni dia plain. Nabi pernah marah Siti Aisyah suruh Ali gambar-gambar ni. Sebab semayang nampak gambar. Kita nak gambar, nak warna lawa, berterang-terang pula, warna-warni pula, tak tahu colour kita. Nak biar plain, biar tak ada gambar. Kalau tengok gambar, semayang tengok gambar Kaabah. Aku gambar Kaabah sebelah gambar masjid. Dia main gitu, dah lah tak ada khusyuk. Baru ini Mak Said ada bagi buah kurma air zam-zam sebotol seorang, boleh tak saya ambil? Sebab saya tak boleh lupa peristiwa roboh masjid di Buja dulu. Sekarang ni dia buat baik ke orang kampung pula. Masalahnya, kalau dulu orang buat jahat, sekarang orang buat baik, kita tak nampak lagi niat tu niat nak buat jahat, tak ada masalah, boleh ambil. Nah, melainkan kita nampak niat dia buat baik ni memang nak buat jahat, baru tak payah. Nah, dia gitu. Bang orang roboh masjid ni betul dah. Tapi sekarang nampaknya dia ni baik, dengan pimpinan-pimpinan beri banyak peluang dah untuk mengadukan macam-macam. Sekarang ni nampaknya kebaikan, Tuhan buka hati dia. Tak banyak pun sikit. Dia gitu. Sampai mana pimpinan kita boleh masuk dalam bilik dia, boleh bincang dalam bilik pula, seorang sama seorang. Tak, dulu tak boleh. Zaman ayah dulu terajam bawah nuduh. Tak, mungkin nak jadi baik, mungkin Tuhan buka dia. Dan benda-benda ni lah kita beri peluang pada orang lain berubah, kita pun begitu jugalah. Saya nak baca Quran tapi kurang pandai tajwid, boleh tak baca? Ada orang kata tak pandai tajwid tak boleh baca. Baca yang kita pandai saja. Hak tak pandai salah tu kita pergi belajar. Tak belajar tak boleh. Bila kita belajar sambil belajar baca tak betul, hukumnya dimaaf pada syarak. Akhir sekali, boleh tak tu imam semayang tarawih kita semayang witir atau sebaliknya? Jawabnya boleh pada setengah ulama. Tapi pendapat yang paling sahih, yang paling kuat, yang paling comel, kita buat suku-suku. InsyaAllah kita bertemu lagi di Pasir Mina pada hari ni. Hari ni hari Selasa ni tak? Hari Jumaat ni tak? Hari Jumaat ni ngelah lah di Masjid Pasir Mina. Ngelah kita jumpa sana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita minum air dulu dengan